الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا الفاضل المحترم والإمام علي تنكوسا Surau Ar-Rawdah Mufid Mahkota, para alim, asatizah, tuan haji, tuan hajah, sahabat jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Sadaqallahul azim. Suatu peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khitab. Khitab ni Allah bercakap kepada Nabi kita, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbih. Kalaulah kamu wahai Muhammad, walau tara tu seorang, kamu balik kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu nampak apa ya Muhammad? Idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tak ada mana mereka yang mujrim. Mujrim ni tuan-tuan, orang yang melakukan kesalahan dan didapati bersalah. Macam kita ni banyak buat salah ni, nampak gaya ni, tapi tak ada hukuman, tak ada apa-apa lagi, kerana dipersalahkan. Jadi duduk nyanda ada. Sebab apa? Tak rasa bersalah ke, atau rasa macam okey. Tapi Allah beritahu, walau tara idhil mujrimun
khutbah. Bukan khutbah, dengar khutbah. Dengan 2-3 patah, lepas tu tunduk. Bukan tunduk tu kerana ngaku bersalah. Tak. Oh, gitu sekali. Inilah keadaan orang itu, dia tak sanggup untuk mengangkat kepala guru. Itu Allah. Tak sanggup, kita tak sanggup. Sebab kita banyak buat buat tunduk kan. Idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Maka apa perkataan mereka tu? Kita. Maka masa tu masing-masing akan mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Masa tu baru mengaku kami dah tengok dengan mata kepala. Dulu Nabi yang cakap, Nabi dah bagi tahu, tapi tak nampak dengan mata kepala. Tak percaya. Nak tengok suatu benda ni, nak tengok dengan mata kepala baru nak percaya. Tak, hari ni kena. Kami nampak dengan mata dan kami baru. Dulu dengar je, hari ni kami nampak dan kami dengar dengan telinga kami sendiri. Farji'na, maka kami minta padamu ya Allah, pulangkanlah kami semula ke dalam kehidupan. Maka apa yang kami nak buat ialah amal yang soleh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, peringatan ni untuk kita berada dalam kumpulan-kumpulan. Semoga Allah menjadikan kita ni orang yang disebut sebagai beramal soleh. Faman kana minkum yarjuna liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Siapa-siapa man kana minkum maridan ayana qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Jadi kena buat amal yang soleh. Apa amal yang soleh? Seorang engineer, engineer kapal terbang, dia panggil profesional. Dia pandai bijak, tetapi dia tak akan disebut sebagai seorang engineer yang soleh. Pandai hebat. Seorang yang apa lagi tuan? Doktor ke ataupun orang account ke, hebat, dia panggil pakar. Kita pergi KTJ, dibanding universiti soleh ke universiti pakar? Apa di hospital pakar? Macam mana nak jadi perkataan soleh? Ya Allah nak soleh. Soleh kan? Jadi ya Allah nak sesuatu benda tadi bukan kerana kita pakar. Ini pendapat pakar, jangan engkar. Sudah. Yang kita nak dengar ialah pendapat-pendapat tu. Ya Allah nak tengok tuan, adalah perkara itu soleh. Jadi seorang engineer tuan akan jadi soleh. Dia pakar soleh apabila dia ikut perintah Allah. Betul je. Sembahyang dia pergi tuan-tuan, nak benda-benda yang tak elok dia tak ambil. Dia bukan kerana dia pakai kopiah. Nampak macam ni tuan? Rambut okey lah. Tadi bumi minyak sikit tuan. Sebelum ni saya tak bumi minyak tuan. Tengok kering gali muka. Kopiah ni tuan-tuan, dia bukan syarat sah sembahyang. Tak akan kopiah ke apa? Kalau boleh lagi tuan pakai kek yang ada capar, tu lagi afdal, betul tak? Haji tak beli RM50 satu tu. Beli yang tu sebab dia ada nama capar tu. Dia pula depan tu ada sudu tu, jadi kalau cahaya yang terang ni ada di sudu. Dari segi pakar kata dia akan akan silau tu akan tak pakai spek kan? Wow, sorry. Jadi, nampak soleh kan dia pakai spek. Bertambah kesolehan ustaz bila pakai spek. Nampak bijak je tuan-tuan badan. Jadi, dia bukan suatu benda menandakan seorang tu soleh. Jadi, apa yang menjadikan satu benda tu soleh? Hanya tu nak cek. Sebab kita minta dengan Allah. Farji'na na'mal salihah. Kami nak balik lepas ni, kami nak buat benda yang soleh.
soleh. Jadi ada 3 indikator ataupun syarat rekusit menjadikan satu amalan itu soleh. Menjadikan amalan itu soleh, ma syara'allahu bih, apa-apa sahaja yang Allah suruh, maka dia akan jadi suatu amal yang soleh. Dan perkara yang paling utama dan asas perintah-perintah Allah ialah solat. Dan walaupun tuan-tuan banyak sedekah, untung tuan-tuan, saya pun terima kasih tuan-tuan, saya dapat lihat bagaimana perkembangan surau Ar-Rawdah ni daripada klasik dulu. Saya sumpah, ni ada tiang dulu, betul tak? Atau ada lagi tiang, berapa tiang dah masjid ni, banyak. Tapi seronok boleh duduk dekat-dekat, ada tiang, boleh nyadan, dia pakat menyadap belakang-belakang, letih. Jadi tuan-tuan kena pergi dekat Mekah sana, dekat Quba, berapa tiang? 1000 tiang. Masjid mana? Masjid Abdullah ibn Abbas. Nak tu lah. Kita fikir, tak ada tiang. Jadi tak ada tiang lah. Kalau besar lagi rasa, mari 2-3 tahun lagi, besar lagi masjid ni. Tiang tak ada pun. Dia nak mengajar tu macam jadi masjid nilai kita. Mengajar, umur rapat tiang. Rapat. Sini 500 meter, letih. Jadi kadang-kadang itu ada benda yang kita nampak tu. Jadi tuan-tuan beruntung, tuan-tuan. Saya mari kat sini nampak cantik. Baru ni, bulan lepas saya pergi Desa Ria. Pagi, subuh gini. Kata, mana? Saya tak pernah sampai. Surau Desa Ria. Konak-konak, ingat kedai mamak. Terang tu, rupanya surau. Dia pergi terkejut. Konak-konak, curah kalau. Kedai mamak buka orang pagi ni. Rupanya surau Desa Ria. Masuk tu comel juga. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita nak sembahyang ni tuan-tuan adalah kerana apa? Kerana dia adalah masyara'allahu bihi. Itu yang jadi amalan kita soleh kerana Allah yang buat. Saya pergi ke Paguh, duduk di rumah Mak Siti Rempah Herba. Kerana apa? Program yang besar masa tu. Tak boleh nak cerita sangat lah Paguh tu kan. Masa belajar dulu macam-macam kita buat kerja ni. Masa belajar pun kita buat, masa jadi pekerja staff pun kita buat kerja ni. Ada apa-apa Paguh, ada apa-apa dekat Jeli, memang tempat kita tu. Jadi duduk kat sana. Bila dah jadi staff, bawa keluarga tak boleh duduk di rumah Mak Siti tu. Rumah besar, bilik besar kan, tapi nak turun mandi kat bawah. Tak ada sasik, jauh. Orang kata takut, pindah duduk di Muar. Orang Muar kata, saya pergi kat Muar kan, dia kata tu orang Johor tu. Dia kata tu orang Johor. Jadi ni orang Muar, jadi Johor dengan Muar ni lain rupanya. Ada siapa-siapa orang Johor sini? Orang Muar kata tu orang Johor tu bukan orang Muar. Jadi lain tu. Kita pun malah cerita panjang. Duduk di Muar. Muar 45 minit tuan. Nak pergi ada program, saya tinggalkan isteri duduk situ. Pergi dah pukul 5 lebih, dah kena bergerak dah sebab ada kuliah subuh dekat Paguh. Pergi tu rupanya tuan-tuan, macam nyonya tu dah pagi-pagi dah sembahyang dah dia. Dia ambil apa tu? Colok tu tuan. Tak tengok ada buah apple tu apa. Kita lapar rasa macam nak ambil dia. Pau dia kan. Dia kata pau juga tuan. Kau nampak pau. Jadi sembahyang lah tu. Tuan, tapi boleh tak Allah terima sembahyang dia? Nama sembahyang dia bagi kita ibadah. Tuan ibadah, telah melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Mereka pun faham bahawa kita ni, tanyalah siapa-siapa tuan. Bila saya tanya Allah, Allah, kita kena buat benda yang baik. Semua yakin percaya kena buat benda baik. Jadi mereka pun sembahyang pagi-pagi, tak masuk waktu lagi dah sembahyang dah. Jadi saya pun kata kena buat ni. Saya kena tiru ni. Ni tiru iaitu saya duduk fikir macam mana nak beli yang bulat tu, yang perut besar. Kadang-kadang saya tengok muka saya kalau gemuk pun lebih kurang juga. Saya balik Kelantan minggu lepas, dia tengok ustaz ni muka macam Cina. Saya kata bukan muka macam Cina saja. Saya ni lahir tahun babi kan. Saya tak katalah muka macam babi tuan kan. Ya Allah, nak ceritanya tuan nak beli yang tu. Yang satu patung tu, yang besar tu saya nak letak mana? Kat UIA. Apa tujuan dia? Supaya senang anak-anak murid saya yang bangun ataupun lambat ataupun malas nak solat subuh, dia bangun dia sembahyang juga. 2 kali, 3 kali letak. Jadi bolehlah jawab depan Allah. Banyak tak? Banyak. Macam mana sembahyang? Gini
ni ini semayang. Allah akan tanya kepada awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamah salat. Jadi ada jawapan. Ni tak semayang langsung ni yang jadi masalah ni. Contohnya tak betul kan kat sini ambil dos ni, vaksin ni. Oh ni saja kurang. Kan ada yang ambil tu cuma dia tak sempat nak mari pagi tu aja. Yang tu kita risau tu. Yang dah ambil dos tapi tak mari-mari. Tapi kita duk ceknya yang tak ambil dos tu. Dia nak mari semayang tapi dia tak ambil doa. Yang tu kita risau. Bahaya ni, bahaya. Dia bukan COVID pun. Dia bukan gelangan merah pun. Dia cuma tak ambil vaksin je. Itu hak dia lah. Yang saya pun ambil lah semalam kena lagi. Apa ni? Penggalak tu jadi macam galak ni. Pangan. Oh, betul tu. Allah. Oh. Malah gini kan. Gini nak angkat tangan betul dia. Oh, berat sebelah sini. Itu dia sebelah sini. Dua kan? Nah, ni kan jadi. Jadi tuan, yang kita kena risau ialah orang ni, tuan-tuan ni pak, kalau orang tu pakai emas tak berapa sempurna dah. Oh, Ji pakai elok Ji. Oh, kita tegur lah sebab itu tugas kita. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Betul, tuan-tuan, kita kena tegur. Tapi yang tak semayang tu tegur dah. Pergi tak panggil, mari dalam semaya kita dah buka ni, tak tegur. Yang tegurnya yang mari tapi tak sempurna sikit tu. Oh, yang tu jadi jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Oh, sini saja ini kan saja nak gurau ni mari pagi-pagi stamina dan nak bagi tahu ni benda yang Allah terima suatu amalan tadi menjadi amal yang soleh, mestilah benda tadi masyara'allah bi, benda yang Allah syarak dan kita buat. Alhamdulillah. Jadi yang tadi tu panggil tokoh tu tak boleh lah sebab Allah tak ajar kita semua buat patung. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi min awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Oh, lama tak pergi Makkah. Oh, dia baca kita. Baik pada. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ayat yang ketiga daripada surah Al-A'raf, muka surat sini 151 atas. Tuan-tuan balik nanti saya maaf takut saya tersilap. Ayat yang ketiga surah Al-A'raf, ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Hendaklah kalian semua ikutlah patuh pada perintah yang Allah turunkan daripada Tuhanmu sendiri. Wala tattabi'u min dunih. Jangan sekali-kali, jangan kamu ikut selain daripada Allah pemimpin aulia. Dia cuma sini tuan tengok, saya tengok pemimpin kamu tak kira lah siapa pun. Hatta mak ayah kita pun tuan-tuan yang jaga kita, dia suruh yang berbeza dengan apa yang Allah syaratkan, maka kita tak boleh. Itu mak ayah kita suruh buat satu benda yang haram, tak boleh kan? Kita patuh mak ayah, tapi benda yang Allah larang tak boleh kan? Ada seorang ibu tu, dia jual apa? Susu. Duk jual susu zaman Abu Bakar Umar. Duk jual susu, tiba-tiba susu kurang. Susu tu kurang, dan dia nak suruh nampak susu tu banyak, nak buat macam ni? Fikir. Oh, tambah air dalam susu lah. Orang tanya, tambah air sikit je kan? Mana tu berair sikit, tadi tambah sikit. Maka anak tadi bagi tahu kat mak dia, mak, kenapa mak tambah susu? Nanti dia tahu. Mana khalifah tahu? Khalifah duk sibuk. Khalifah tak sempat nak tahu benda ni. Kita tambah ni tak ada apa ni? Kementerian Hal Ehwal Pengguna pun mana mari tu kan? Tak ada mari tak sempat air. Jadi kenapa kita nak takut? Maka apa jawapan anak perempuan tadi yang menjadi menantu Sayyidina Umar, iaitu memang benar. Umar tak nampak kita, tapi Allah nampak. Oh, yang tu tuan. Wala tattabi'u min dunihi min awliya. Jangan kamu ikut apa yang selain daripada Allah, walaupun dia itu namanya awliya, pemimpin dan juga tak payah itu lagi jadi berat kan? Tak payah tuan-tuan baca Quran, Quran bukan tu untuk saya je, tuan kena baca juga. Qalilan ma tadhakkarun. Yang masalah kita ni hari ni ialah tak ramai.
Allah sebut tak ramai, sangat sedikit bilangan orang yang nak ambil perhatian. Kalau baca ni saya ni Ustaz gitu, tak nampak benda yang utama ni. Masyara'allahu bihi ni benda yang penting. Yang kedua, nak jadikan satu amalan yang soleh tuan-tuan akan dapat, iaitu hendaklah apa dia? Ittiba'ur Rasul. Buat tadi mengikut cara yang Nabi tunjuk. Sahabat tuan-tuan, pelik sungguh sahabat ni. Dia dengar ayat ni tuan, dia ikut betul-betul. Nabi lakas ini, dia pijak kat sini. Nabi lakas itu macam game pula. Oh, kenapa mujalah macam ni? Sebab Nabi jalan tadi aku nampak. Tak, orang kata Allah ikutlah asal ni jalan Nabi ikut. Oh tak boleh, dia nak betul-betul. Mana tapak kaki Nabi pijak, kat situ dia. Oh, tu tengok kecintaan dia. Kita tak. Kita Nabi dah tunjuk dah, Nabi ada lagi. Tu ada ni pendapat dia nak ikut lagi. Padahal dah jelas benda ni. Dah jelas. Okay, bismillah. Nampak ni? Kejap ni gurau tajam lagi. Dia tengah asah ni. Ittabi'u yang Nabi buat lah kan. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ayat 108 daripada surah Yusuf. Surah Yusuf ada 111. Nak habis dah. Ada 3 ayat lagi habis dah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, cakap kat mereka, qul, inilah jalanku, inilah caraku. Ad'u ila Allah. Kita semua tuan-tuan kena menyuruh orang kepada yakin, percaya bahawa Allah itu Maha Kuasa. Ni, vaksin ni langsung tak ada kuasa. Siapa kat sini tuan-tuan yakin percaya bahawa vaksin ada kuasa? Maka dia kena mengucap semula. Tak boleh. Bukan saya nak kata tuan-tuan ni tak. Jangan itu. Kita usaha je. Saya kena usaha. Tapi usaha tadi bukan menunjukkan bahawa mesti berjaya. Yang kejayaan tadi apabila kita usaha. Dan usaha tu kita berjaya lah. Sebab kita dah usaha. Tapi kejayaannya itu terpulang pada pilihan Allah. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Oh, takkan kita tak belajar pergi umrah, pergi insya-Allah. Oh, pergi je. Saya ingat kawasan ni saya nak panggil juga, tapi kerana Haji Umar dia ada tak boleh agak di pasaran pula. Jadi kita hormat. Tapi nak bagi tahu bila pergi nanti di Mekah tak belajar dah inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Ni kursu-kursu tu tidur. Tak cakap orang lain, adik saya sibuk sangat jual pasal untuk ajak-ajak mari tak pagi. Kita dah ajak dah orang lain mari. Last kali aku pegang bagi dia, mari sini, meletak dengan baru mari dah. Kita jadi paksa. Mari sini duit RM5,000. Oh, kita nak cukup orang. Mari subuh lah. Letih dengan kan. Lepas tu nak kerusuh hari tu. Dan nak kerusuh tidur. Kita nak umrah. Yang penting yang aku dapat pergi umrah. Oh, tak. Pergi sana tu pun letih juga. Naik kapal terbang, lepas tu dekat imigrasi pun lambat-lambat. Bila nak buat ibadat ni tadi, memanglah masuk kerusuh ni kita cerita satu-satu. Tapi bila dekat sana, satu-satu je lah, seorang-seorang je lah. Bukan semua, oh nak Ustaz tak jaga pun saya. Nak jaga macam mana? 30 orang, jadi kita dah bagi tahu. Jadi ni Safa ni Marwah. Bila duk pusing-pusing tawaf tu ada tawaf. Ni ada juga tuan-tuan, pagi hari orang telefon saya. Saya minta maaf lah. Saya minta maaf. Bukan saya pandai, tapi saya memandai-mandai. Yang telefon tu adalah orang yang menjadi ahli mesyuarat fatwa Negeri Kelantan, sahabat saya. Dia kata, Ustaz, minta maaf Ustaz, minta maaf Tuan Guru. Panggil Tuan Guru, mula-mula Ustaz Tuan Guru lagi. Kenapa? Ni ada satu masalah. Apa masalah? Kalau orang tu haid, orang tu tak boleh sembahyang, dia tak boleh lah tawaf, boleh ke dia pergi sa'i dulu? Oh, baik panggil saya jadi ahli mesyuarat. Oh, maka tak cakap lah kita, tapi marah lah sebab kita tak dapat jawatan tu. Share lah. Saya jawabkan dia. Allah Ustaz, saya pun tak faham masalah ni. Boleh tak saya tanya orang lain? Padahal saya boleh jawab masa tu juga. Tapi menjaga air muka orang, kita pun jawab. Oh, tak apa Ustaz, nanti Ustaz dapat jawapan. Padahal memang jelas kan. Bila
bila kita tak boleh tawaf, maka ibadat lain pun tak boleh, sebab dia ada tertib. Bukan dia fikir dengan otak, tak apa, tak boleh tawaf, buat sa'i dulu. Mana gitu? Kan, ya Allah. Ni nak cerita tuan-tuan, orang yang duduk dalam majlis tu kadang-kadang dia mari refer dengan tok guru lain. Jadi tok guru tu memang tak nak jawatan pun. Tapi dia nak ni belajarlah betul-betul buat praktikal. Dia minta maaf sebab saya dari segi praktikal ni tak banyak praktikal. Jadi sa'i tuan-tuan. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Adik saya sendiri kan, bila bersa'i saya dah hilang cari dia tak jumpa. Mari-mari dia kata dah siap dah sa'i. Kita pun tanya seorang-seorang, macam mana buat sa'i, macam mana buat bawah, macam mana bercukur, tanya-tanya. Okey. Yang ni pula buat daripada mana? Dia kata mengikuti daripada mana tadi? Oh, dia kata tempat mula tadi ada orang nak tengah buat semi, buat baiki tan. Itu safa wal marwah. Lepas tu mengikuti dekat tu juga. Aduh pun ranah dah. Dia kena berhenti di safa marwah lah. Dia berhenti kat tu. Dia tak cukup satu. Lepas tu tanya lagi. Tak cukup dah satu. Lepas tu mula-mula dia kata dia pening juga nak tahu mana safa mana marwah. Dia pun tengok lampu. Dia dengar masa dia tidur tu ada lampu hijau. Rupanya dia berlari kat lampu hijau je kat situ. Dia pergi sana dia undur balik. 3 orang kan. Tolol, Bahlul, Kelabu Asap. Yang mutawajih Ustaz Majid tu. Macam mana Ustaz ni boleh bagi Asam pandai tapi tak bagi, tak jaga betul. 3 orang adik saya, seorang lagi 3 orang. Allah, tempat dia berlari tu mula-mula tu dia dah hilang duk main kecek lah. Dia bila 3 orang bersahabat ni dia tengok dah sekali dia hilang. Bila hilang tu orang lain lebih dia bertawaf, dia bersa'i dekat lampu hijau tu. Duk main kat situ. Sebab dia nampak orang lagi, lepas tu dia lagi sebelah sana pula. Pusing. Allah, ya Allah kata. Tapi nasib baik dia sedar. Nasib baik dia sedar. Takkan sini je. Rasa macam panjang. Rupanya kat sana. Ada, tapi yang tu dia tak cukup. Dia kena tambah lagi, bayar dam lagi. Sedap makan dam. Bayar pau pula dia. Kambing ke mana. Jadi nak bagi tahu je tuan-tuan yang dirahmati. Usaha kena buat. Waxing ke apa. Usaha. Tapi jangan yakin bahawa benda tu akan memberi manfaat. Tak ada. Yang memberi manfaat daripada itu adalah Allah. Dan Allah akan beri satu benda manfaat tadi bukan atas dasar usaha tadi. Tapi kena buat. Iaitu air tadi. Usaha tadi kena cari air. Betul tak? Tengok sana, tengok sini. Mana air? Tak ada air. Tak ada. Maka tengok-tengok air terpancar daripada Zam-Zam tu. Daripada tapak kaki budak tu. Budak je. Nangis-nangis. Tuan-tuan balik lagi tengok. Anak cucu kita cicip ni. Yang dapat cucu-cucu ni. Nenek-nenek. Tengok tu, bila baby tu terpancuk masa tu air daripada celah kaki anak tu. Apa? Kencing lah tu. Ni lama tak main baby, tengok. Masuk dalam mulut pula yang lelaki. Bird dia. Jadi itu usaha kita dengar. Jadi tuan-tuan yang dirah, kita kena buat usaha tuan-tuan. Tapi ikutlah usaha tadi apa yang Allah syaratkan dan ikut apa yang Nabi buat. 2. Yang ketiga, nak menjadikan amal kita ni salih. Eloklah sembahyang, zakat, haji, umrah, puasa, semua kita dah buat. Tapi ada satu lagi, penerimaan Allah, qabuliyahnya ialah apa dia? Niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Tempat tuan-tuan ni saya tahu. Kerana ramai dermawan. Kat situ pun tertulis nombor account. Jadi bagilah tuan. Yang kita pun tunjuk cara nak ikhlas ni. Saya tunjuk tuan cara nak ikhlas ni. Bila kita nak bagi, kita buat satu majlis ke supaya benda tu raih. Ramai orang buat makan-makan, betul. Setiap orang tu akan naik ke pentas, tunjuk apa sumbangan dia. Itu lah sekali nak raih tuan. Sebab benda tak banyak tuan. Nak tunjuk berapa ratus ribu tuan. Jadi ramai-ramai tu tulis nama syarikat masing-masing. Jadi yang tu pun bolehlah nak menggalakkan orang daripada syiar. Macam kita azan ni tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni tak apa, ikhlas ni sebab lau sedap sangat. Tak. Benda ni syiar, bila kita buat satu benda nampak macam besar tuan. Tak, dia bukan tak ikhlas tuan. Dia nak menunjukkan bahawa benda tu berlaku dan orang lain tu akan dia buat. Jadi belum wasari'u fil khairat, bakat melomba. Dan seorang ni tuan-tuan dia ikhlas betul. Dia buat tuan, tapi dalam replika CJ tadi tuan, dia tak tulis nama dia. Dia tulis hamba Allah. Hamba Allah tuan. Dan masa tu dalam ramai-ramai makan tu, dia pun cakap lah, tak tahulah siapa dia kata macam ni lah betul. Kalau kita nak bagi derma tuan-tuan, macam ni betul. Kita buat besar-besar tak apa, tapi tulis apa?
hamba Allah. Dia tapi rasa tak sedar tuan, tak hamba Allah. Dia pun cakap kat orang sebelah, kalau tuan nak tahu hamba Allah tu saya. Aduh, nak cakap juga tuan, pada dia elok tu. Orang tu dah tak tahu, tak kisah orang, tapi tak sedar kan tuan, orang tak tahu bahawa kita buat benda tu. Oh ya tuan, nak ikhlas tu benda yang sangat payah, tapi jangan tinggalkan amal kerana tak ikhlas, tak boleh. Betul tak? Buatlah amal walaupun tidak ikhlas, dan insya-Allah dia akan mari penerimaan Allah. Jadi 3 perkara tadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, zaman Nabi Musa AS dalam surah Maidah ayat 22, 23, 24, muka surat 111. Izinkan saya baca sikit, lepas tu habis ya. Tak ada macam-macam tuan-tuan. PKP ni, apa ni? Bola berapa minit malam ni? 45 minit pertama, lepas tu sambung lagi 40 minit. Lepas tu dia duduk jarak-jarak macam ni ke dia duduk macam ni? Mana tadi? Yang duduk laung. Kan? Apa? Jadi kita tengok sikit lagi surah Al-Maidah. Muka surat berapa tuan? 111. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Dan mereka berkata, siapa mereka? Bani Israel mengikut Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, dia panggil Nabi Musa, ya Musa, inna fiha qauman jabbari, sesungguhnya pada tempat yang diperintah masuk setelah mereka ni selamat daripada Fir'aun dan melepasi Laut Merah daripada Mesir ke semenanjung Sinai, nak pergi satu tempat dipanggil Ardul Muqaddasah, iaitu bumi Palestin. Nak pergi duduk sana, maka Allah perintah suruh duduk di sana, bumi yang mulia. Apa jawab mereka? Inna fiha qauman jabbarin. Kami tak, sungguhnya mu tak tahu ke dalam tempat yang kita nak masuk ni bukan tempat yang kami biasa. Orang dah ada orang dah. Dan mereka ni pula gagah perkasa, jabbarin. Bukan macam virus ni, tak nampak. Virus ni apa? Tak nampak tuan-tuan. Tapi yang ni nampak tuan. Yang jadi takut. Maka takut tadi, apa mereka kata? Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dan sesungguhnya kami, wahai Nabi, tak akan masuk tempat. Kami tak akan masuk tempat tadi sehingga mereka keluar. Jadi macam mana nak kena fikir ni? Untuk kami masuk, mestilah kamu kena fikir macam mana mereka ni keluar. Kamu suruh kami masuk, boleh, kami boleh masuk bila-bila masa kami masuk, tapi dengan satu syarat. Condition dia ialah mereka keluar, kami masuk. Mereka masuk. Tapi selagi mereka tak keluar, kami pun tak masuk. Duk main tarik-tarik. Tak masuk, keluar tak masuk. Fa in yakhruju minha fa inna. Mereka masuk, barulah kami. Mereka keluar baru masuk. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Maka ada 2 orang lelaki. Tak ramai pun kan dalam usaha sahabat Nabi ni, tak ramai. Yang menceritakan semua ni, tak kata Allah, ustaz seorang je yang duduk sini. Seorang tak apa. Orang lain senyap je, tak apa kan. Benda yang nak sampai ni tuan, tak perlu ramai. 2 orang je zaman tu. Rajulani, tapi dia ni siapa dia? Minal ladzina yakhafu, orang yang benar-benar takut pada Allah. Dan an'ama Allahu 'alaihim, dan Allah beri nikmat. Siapa dia Allah beri nikmat tu yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang beri nikmat ni tuan, orang nampak dia susah tapi dia penuh dengan kenikmatan. 2 orang ni. Siapa dia 2 orang ni? Maka 2 orang ni pun berkata kepada yang ramai tadi, masuk. Masuk, lepas tu ada pintu pula. Masuk ke pintu tu. Jangan lompat-lompat pagar, masuk ke pintu.
Bila kamu masuk nanti, masuk je, syarat dia kamu ada kat situ. Yang lain tu urusan Allah untuk mengeluarkan mereka ataupun mereka akan tunduk pada kamu. Nampak macam Jabbari makan gambar perkasa, tapi kamu masuklah. Tuan-tuan, saya pernah tangkap orang khalwat di penempatan Gombak. Duduk, rumah sewa jadi panjang, Seri Alam. Kita dulu sewa 300.5. Kalau ada murah lagi, sewa bilik. Sewa bilik pun ada. Dan orang baru belajar tu, sewa bilik, pakat dengan adik-beradik aku sewa ni, okey. Lepas tu sewa rumah, tapi rumah tu panjang tuan, di Seri Alam, Padang Balang. Duduk situ, Ashraf duduk sekali dengan saya itu. Baru duduk. Ashraf kejap dulu lah kereta, isteri duduk Kelantan, orang jadi payah hidup kan. Tiba-tiba dapat laporan, saya jadi dilantik pengerusi lah. Dia kata, Ustaz, kita ada satu kes. Kita tak tahu hujung sana dia dah kahwin ke belum, tapi ada duduk bersama. Dia kata, tak apa, nanti saya buat laporan. Tak boleh. Dia kata, macam mana boleh nanti Ustaz? Benda ni tak berlaku. Jadi kita yang Ustaz ni pula nak nanti-nanti tuan. Bagus. Yang budak-budak tu tak boleh. Ini adalah suatu benda yang muka, kita tak nak murka Allah turun. Ustaz kena pergi sekarang. Dia tak tahu kita ni takut tuan. Tuan ingat saya ni berani ke? Sini je berani ni. Kejap lagi mari penguasa, lari ikut sana tuan. Nakut. Jadi gitu tuan, saya pun beranikan diri. Satu kumpulan jaga pintu belakang, saya pula jaga pintu depan. Ketuk-ketuk pintu, Allah tuan-tuan. Bila keluar tuan, gini satu keluar. Ada apa? Ada apa? Okey, ada apa nanti tengok saya. Saya dah kata, kita apa tuan? Kata tak, kami dari penduduk ni, kami dapat maklumat bahawa tuan ada sini tak kami. Dia takut. Lepas tu saya sentuh tubuh dia. Saya sentuh dia tubuh dia. Sejuknya tu berpeluh tu. Ingat berani sangat. Masa tu juga saya tadi tak berani saya pun. Bila saya tahu tuan, mana dia penakut rupanya. Jadi yang pentingnya kita berani je lah, tunjuk kita berani. Lepas tu dia takut. Ni satu kes. Kes yang kedua, di taman saya yang duduk ni. Lama duduk tuan, panjang juga rumah. Jadi kita tak tahu penyewa tu, tak tahu. Ni cerita ni 2011 saya nak pergi haji lah. Saya tengok duduk jalan-jalan, lepas tu orang tengah tu bagi tahu, Ustaz, dia ni tak kahwin Ustaz. Dia duduk sekali. Kata, nama dia Dek, jangan tuduh orang macam tu. Ada bukti tak duk tuduh orang duduk ada bukti. Saya tak tahu, saya dengar orang cerita. Tak boleh, dengar orang cerita tak boleh. Kalau awak dapat maklumat betul, dia bawa saya nak kaki. Kalau kita nak dapat maklumat betul, kita kena ketuk pintu rumah dia, tanya dia. Saya ketuk pintu rumah dia, saya ingat dia ada belakang. Dia lari masuk rumah dia. Ya Allah, budak tu. Masa tahun 2011 baru masuk rumah. Beli rumah tahun 2009, 2010 ambil kunci, 2011 pergi Mekah. 2011 berlaku. Saya ketuk pintu tu. Masa tadi saya nampak ada seorang lelaki dengan perempuan tu. Bila saya ketuk pintu, yang perempuan pula keluar. Comel pula. Tak jadi nak tegur lah. Comel lah. Comel tu tanya dia, lain dah bahasa tak habis marah. Kata, ada orang lain? Tak ada. Saya hidup seorang. Kata tadi saya dapat maklumat. Tak ada. Rupanya tuan, pagar belakang dah roboh dah lagi ikut belakang. Jadi nak bagi tahu dia tuan, Allah bagi tahu, masuklah. Dua orang ni kata masuk. Mereka akan fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Masuk je, mereka ni akan kalah. Kamu akan menang. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kamu hendaklah banyak-banyak bergantung pada Allah, tawakal. Sekiranya kamu benar-benar orang yang mengaku beriman. Habis ayat 23, ayat 24 tadi kan? Ayat 24 ni. Nabi ni. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Degil tuan, degil. Dah cerita dah gini-gini. Dah, kami ya Musa selama-lamanya tak akan masuk selagi mana mereka ada kat situ. Lan nadkhulaha ma damu, selagi mana ada di situ maka kami tak akan masuk. Fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Maka pergilah kamu. Yang kamu duk sibuk sangat duk suruh aku ni kenapa? Ya Allah suruh kamu. Mu kan Nabi. Mu lagi, mu
tu Nabi, mu adik mu seorang lagi Harun, mu pergi dua-dua tu. Fadhhab anta wa rabbuka. Kalau mu tak cukup lagi, mu ajar Tuhan mu sekali. Oh, sampai. Mu ajak mu pergi dengan Tuhan mu sekali. Faqatilah. Mu dengan adik mu dengan Tuhan mu sekali. Pergilah. Perang dengan orang tadi, kami cakap dia, kami takut benda ni bahaya. Kalau kena nanti gejala, takut. Jadi takut tadi. Kami pula apa kan? Inna hahuna qa'idun. Kami sendiri akan duduk di sini, di rumah kami, tak akan bergerak. Dia panggil apa? Stay at home. Apa dia? Bahasa dia? Kenapa ni tak gerak-gerak, dia orang suruh pergi? Oh, tak boleh. Kami akan kekal duduk di rumah kami. Stay home. Apa dia tadi? Lupa dah. Yang kita tu. Stay at home. Qa'idun, memang tak keluar. Baru dia nak kena keluar tu. Maka tuan-tuan, oleh itu tuan-tuan, kita mestilah menjaga SOP ni. Kekalkan jarak. Yang kita apa tu? Yang ni kat mana-mana pun boleh pakai tu. Tapi yang penting solat ni. Solat ni tuan-tuan, kita minta sangat. Saya sebagai wakil daripada Majlis Agama Islam dan Pak Ib meminta pada tuan-tuan semua supaya dapat kekalkan jarak. Kenapa tuan-tuan? Kerana musibah ni hebat. Allah yang turunkan musibah, menguji kita. Oleh itu, selagi Allah tak angkat wabak ni, tuan-tuan, maka kita tak akan solat rapat. Faham? Boleh? Setuju? Yang turunkan wabak ni Allah. Allah tu maha kuasa. Tuan-tuan, selagi Allah sendiri tak angkat, tuan-tuan, maka jangan kita rapat. Jangan kita rapat. Jaga SOP. Oh, ganah. Faham sendiri ya ayat ni? Ayat ni. Maka apa jadi dengan Bani Israel tuan, bila dia degil macam tu, maka tuan-tuan, ayat seterusnya cerita yatiruna fil ard, mereka yang akan sesat di bumi. Semenanjung Sinai tu 40 tahun. Umur berapa lagi? Ada 20? Tak sampai? Muda lagi. Kau 3 lebih dah. Nampak macam kanak-kanak dewasa. Katalah umur 30 kan. Umur 70 baru settle masalah ni. Kalau cara gini kan, cara tak ikut apa yang Allah suruh buat dulu, betul ni. Jadi bersyarat dengan Allah. Selagi wabak ni tak habis, maka kita kena jarak. Jadi ayat ni. Selagi mereka tak keluar, kami tak masuk. Selagi wabak ni tak habis. Tapi ada orang tanya pula, Pak dalam mesyuarat tanya, tuan, maaf tanya, Nazir bagus tuan. Nazir ni dia orang yang terpilih, bahasa dia cantik. Dia nak tanya pun dia bimbang. Kita yang bawah ni kita desak dia. Nazir bukan seorang yang hanya mengambil arahan daripada atas untuk kami. Nazir juga mesti membawa suara kami ke sana dan bincang. Oh bagus betul. Ni tak sikit-sikit ambil arahan daripada atas. Ya dah. Tapi kena dengar suaranya. Tanya nanti mesyuarat bila boleh rapat soft ni. Kenapa? Kerana di Mekah sana dah rapat. Maka apa jawapan dalam mesyuarat tu dah? Maka jawab pegawai tadi, kalau di Mekah rapat, di sini jarak. Jadi kalau tuan-tuan nak rapat, sembahyang di Mekah. Orang susah. Boleh terima jawapan tu dah? Allah. Jadi malulah kita bertanya, rasa bodohnya soalan aku. Kita rasa macam kita bodoh, padahal yang jawab tu kita tanya betul, kita nak tahu jawapan kan. Tiba-tiba dia jawab macam tu. Kena kat saya Nabi Musa tu kan. Saya ni jawab elok-elok sikit, tapi jawapan yang eloknya diam, jangan malah gaduh. Saya malah gaduh saya BBST bawah Majlis Perbandaran Sepang tahun 2018, sebelum tu free parking. Sekarang ni kena bayar parking. Aduh, 40 sen. Tak apa. Jadi kita rasa tak puas hati. Kenapa kena bayar? Tak tanya. Sebab kita tahu pergi Puchong hari tu beli perabot banyak tu. Tak kena bayar parking pun kita sibuk. Mana nak free. Dan saya keluar pula beberapa hari tuan duduk di Seri Petaling pula, banyak tempat lagi pun free juga. Ada banyak tempat yang free parking. Tapi yang kecil ni banyak. Jadi kita pun tanyalah Majlis Perbandaran Sepang, tuan, kenapa parking kat sini kena bayar, dulu tak kena bayar? Tempat Puchong yang lama tak kena bayar. Dia berjawab, kalau nak free parking kat Puchong.
yang tu rasa tak lama pegawai ni kan. Tapi dia tak jawab gitu, dia orang cerdik, dia tak jawab gitu. Jawab gitu, get out. Jangan jaga kawasan kami. Ahli majlis jaga betul-betul. Nak jadi ahli majlis tapi jawab macam ni tak kan? Dia tu jawab, tu lah. Apa dia? Dia jawab betul. Dia kata, ustaz, kita ada masalah dari segi parking. Sebab taman-taman yang sekitar ni, dia mari parking dekat lok-lok kedai ni. Jadi orang nak mari beli barang, tengok ada parking dah. Padahal orang taman ni, kereta banyak mari parking kat sini. Dan satu lagi, orang yang lagi kerja kat lain tu, bila bas free, dah lah bas free. Parking pun free dah, tinggal pula kereta kat situ. Allah, jadi ahli bakhil, kedekut tu. So, bawa lah kereta tu, tak nak sana kena parking. Pandai pula fikir. Jadi mengenai itu, kami pun fikir untuk mengatasi masalah tadi, kami letak jadi kurang sikit, jadi ada jawapan, betul tak? Bukan jawapan kalau nak free, nak pergi pucung. Jangan jawab itu. Dan kita pergi tanya pucung. Tanya pucung, kenapa pucung boleh bagi free, kenapa Seri Petani boleh bagi free, ada jawapan. Kenapa ni? Ni sentimen DAP. Contoh lah. Poin Penang, sana ramai peniaga Cina. Cina tak ada bayar. Kita ni gitu, bakar orang. Rupanya dia orang business minded tu kan. Dia kata, tak apa, cukai bagi kasih naik. Cukai itu kasih naik. Tak apa, kami bayar lebih. Tapi parking memberi kemudahan kepada customer kami. Yang ni terbaik. Baru tahu, ni tak lontarkan suatu pandangan mengikut fikiran kita yang sempit. Tak boleh tanya tuan. Jadi dalam perkara ni pun kita tanya tadi, bukan kita nak kata benda ni salah, cuma kita tengok tuan-tuan. Di anak saya pergi Bangi baru ni, 2 minggu lepas nak mandi water bowl. Nak mandi. Macam kat rumah ni tak ada air kata. Saya beli dah plastik tuan-tuan yang besar tu. Dengan saya mandi tak nak, tak sedar, tak nak. Buat yang mandi. Pergi, lagi bagi duit sikit pergi tuan, padam muka. Daripada pukul 11 tu dia pergi pukul 9 kata, pukul 10. Pukul 11 tak ada masuk lagi, tanya, dah mandi dah? Tak boleh lagi, dah beratur. Lepas tu pukul berapa? Pukul 2 baru dia dapat pelampung. Pelampung tu ada yang pecah, padam muka tu. Ramai kau orang, penuh. SOP kat ni. Jadi itu yang bukan kita kata marah, kita nak tuan-tuan, sembahyang kita ni bukan kita tak pakailah emas. Kan pakailah emas jarak tu. Sebab kita takut benda ni. Tapi kita sembahyang ni tak apa 10 minit pun, lepas tu fantasyiru, duduk jauh-jauh. Jadi yang itulah tuan-tuan, bukan nak salahkan ni, kita nak perbaiki supaya ahsanu amala. Kita nak supaya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan apa keadaan pun kita tetap melakukan ibadat tadi, tapi dalam bentuk yang terbaik yang Allah SWT nak tengok kita buat. Mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah kita jaga SOP kita ni supaya Allah jaga diri kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.